Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So, kali ini saya akan kongsi kepada anda bagaimana untuk membeli device Apple, contohnya seperti MacBook ataupun iPad menggunakan package for education yang mana kita boleh jimat 200 hingga 400 ringgit. Berbaloi bukan? So, stay tune. Terima kasih kepada yang baru singgah kepada channel saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang telah lama berada di channel ini, terima kasih atas sokongan anda. So, menarik kali ini, saya akan tunjukkan tutorial penuh bagaimana untuk membeli peralatan device Apple, terutamanya MacBook dan juga iPad menggunakan package education. So, tanpa mula membuang masa, so kita terus kepada paparan kita. Tunjukkan ini. So, tuan-tuan boleh tengoklah untuk permulaan. Tuan-tuan perlu buka website ini, apple.com/my untuk Malaysia punya Apple, ataupun kita tekan je apple.com, automatik nanti dia akan tertukar kepada package ataupun website di Malaysia lah. Jadi ini package ataupun website Apple untuk pembelian secara atas talian. Untuk saya ingatkan di sini bahawasanya bila kita membeli di atas talian sahaja boleh kita mendapat package for education. So, kat mana kita tengok dulu contoh, sebagai contoh kalau saya buka yang ini saya buka paparan pada website ini. Di atas ini ada beberapa jenis device Apple lah. So, kita cuba tengok harga Mac ini. Katakanlah kita nak beli MacBook Air. Ni yang latest ni, MacBook Air. Di sini dan kita tekan butang, ini harga standard dia untuk MacBook Air. Kita tengok harga, so saya tekan butang buy di atas ini. Saya nak tunjuk dulu perbezaan dia sebelum kita tunjukkan langkah untuk membeli. Jadi ini harga MacBook Air Apple M1 dengan chip 8 core CPU. So dengan storage 256GB storage, harga dia 4,399. So, saya nak bawa kepada anda, kalau kita terus beli kat sini sebenarnya kita agak rugilah. Kita tak menggunakan package for education. Ramai yang tanya, package education ni untuk cikgu saja ke? Untuk murid ke? So, sebenarnya nama pun package education, maksudnya selagi anda guna untuk pembelajaran, sama ada untuk anak, untuk diri sendiri, so kita boleh pakai. Tapi dah ada terma syarat tertentulah. Apa ke terma syarat dia? Dan saya akan tunjukkan kepada anda. So, kita tengok pada harga ini balik. Jadi harga dia 4,399. Tuan-tuan ingat So, saya akan tolak dulu ke tepi ini. Saya nak bawa kepada yang ini, pada website lagi satu Apple, sama juga, cuma saya nak tunjukkan kat mana tuan-tuan nak tengok package education. Scroll down kat bawah, di sini nampak tu ada for education, shop for university. So, tuan-tuan klik kat sini lah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita klik sini, kemudian kita tengok apa yang dia beritahu kat sini. So, tuan-tuan kena faham dan jelas bahawasanya pertama hanya device ini, Mac semua model dan juga iPad semua model, bermaksud telefon dan alat-alat lain, smartwatch sebagainya tidak termasuk dalam package inilah. So, apa lagi syarat lain? Tiada, itu saja. Maksudnya kat sini dua device saja. Jadi kalau tuan-tuan guna application, so saya galakkan tuan-tuan beli di sinilah. So, cara dia adalah bila tuan-tuan tengok kat sini, bila tuan-tuan klik education tadi, dia akan keluar apple.com my-k12 store. Jadi dia dah store dia dah berbeza sikit lah. So, katakanlah saya buka pada Mac tadi, saya ambil MacBook Air ini. Nanti kita akan buat perbandingan. So, saya tekan butang buy di sini. Jadi saya akan letak tadi harga dia 4,300 tadi. Sekarang dah jadi 3,959, lebih kurang RM440 beza dia. So, untuk lebih jelas saya akan tunjukkan perbezaan sebelah menyebelah. Okey. Tuan-tuan lihat kat sini. Ini harganya. Nampak? 3,959, yang ini 4,399. So, kalau untuk kita cuba pula, katakanlah kita ambil produk iPad. Okey. Kita pilih iPad di sini. Yang ini pun saya ambil iPad. Saya nak ambil iPad Pro.
Yang belah kiri ini adalah paparan untuk education yang kita klik tadi. So yang ni saya ambil iPad Pro juga. So saya tekan buy. Tuan tengok harga dia dekat sini. Nampak ada perbezaan lebih kurang RM220. Banyak tuan-tuan, duit RM220 macam-macam kita boleh buat dengan duit tersebut lah. Okey, contoh satu lagi, katakanlah macam saya katakan tadi, dia kata hanya Apple menyatakan kat sini hanya untuk iPad dan juga Mac lah. Tak kira lah MacBook ke iMac ke. Kalau saya ambil iPhone, ada tak iPhone ni? Dengan harapan kalau ada, memang laku keras ni, tengah ada iPhone baru keluar ni kan. So katakanlah saya ambil iPhone, tapi kalau ikut kenyataan dia tadi, penyataan dia maka dia tak berbeza, sebenarnya sama. So tak terlibat. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, harga dia sama. Kalau saya tekan view price ni, sama katakanlah saya ambil iPhone yang lama sikit, iPhone 12. Sebab yang ni harga tak boleh nak buy lagi atas talian. So saya tekan buy. Tekan buy. Untuk iPhone tidak termasuklah untuk education, sebab tengok di sini harga dia kekal sama. So persoalan dia, boleh ke kita beli, kita bukan cikgu, untuk nama atas nama education, pembelajaran anda untuk diri sendiri ke untuk anak ke, anda boleh belilah menggunakan dua produk tadilah, Mac dan juga iPad sahaja. So kita akan seterusnya langkah untuk kita memulakan pembelian di atas talian ini. So kita kembali kepada skrin. Jadi saya nak buat demonstrasi bagaimana untuk membeli. Saya nak pilih Mac di sini. Okay, saya nak pilih MacBook Air. Berbaloi ke beli produk Apple ni tuan-tuan untuk kita ni? Orang kata beli Apple ni kayangan, tapi sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, MacBook yang saya nak beli ni, yang baru ini, sebenarnya menggantikan MacBook Air yang telah saya beli pada tahun 2011 tuan-tuan. Lama tuan-tuan. Inilah tahun 2021, 10 tahun. Itu pun dia tak rosak, cuma dia agak slow sikit lah, dan dia agak di isytihar usang. Maksud usang di sini maksudnya dah beberapa version dia punya OS X dia dah tertinggal lah, dan banyak software yang saya ingin gunakan, terutama macam Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, tak boleh pakai lah untuk version yang baru ni. So saya nak beli yang baru ini, maksudnya dengan harga beginian, walaupun dia katakan kayangan, tapi sebenarnya ia adalah pelaburan yang berbaloi untuk anda. So tuan-tuan tak payah fikirlah tempoh 5 tahun ke 7 tahun sebagian, selagi tak jatuh lah tuan-tuan, bergantung pada cara penggunaan tuan-tuan. Ok, so kita akan mulakan membelinya. Ok, so cara dia, kalau tengok sini, saya klik buy di sini. Tuan-tuan nak beli, ingat tadi beza dia RM400. So bila kita tengok 440 lebih kurang, 3959. So cara nak beli dia, pertama kita kena pilih lah color dia mau. Okay, sini ada dua model lah. Okay, dua model. So saya ambil yang ini, yang dalam bajet saya ini. Saya pilih color gold. Kemudian kita tengok harganya. Ini harganya. So saya pilih select kat sini. Kalau dinyata kat sini adalah ship dalam tempoh 1 ke 3 hari business day. So saya tekan select. Seterusnya dekat sini kita boleh tengok lah, kalau kita nak customize kita punya ni. Contoh yang standard, yang biru ini adalah standard yang diberikan dengan harga berkenaan lah. So apa yang tuan-tuan nak buat, jika tuan-tuan nak upgrade, tuan-tuan boleh pilih sini. Maksud dia bagi tahu kat sini kita ni harga. Contoh kita nak upgrade yang RAM dia 16GB, kita tambah RM720, nanti dia akan terus tukar lah harga. So begitu juga storage, yang default dia adalah 256. Jika tuan-tuan nak beli yang lagi besar, tuan-tuan akan tambah harga di sini. Okay, bergantung kepada penggunaan tuan-tuan lah. Untuk bagi saya, bila saya tengok beberapa review MacBook Air ini untuk tujuan 8GB, beberapa total dia telah tunjuk, saya tengok kemampuan dia agak baik jugalah dengan prosesornya sendiri ni. So saya akan beli yang 8GB saja dengan juga 256. Tetapi kalau tuan-tuan yang jenis simpan video ataupun file-file yang besar video lah terutamanya, so kita galakkan tuan-tuan ambil lebih besar lah, mungkin 1TB ataupun 512GB. Yang di bawah ini pula pre-install. Kalau kita ambil NaN ini, maksudnya ada yang default dia lah. So kita boleh tengok default education dia kat sini, ataupun kita boleh ambil yang pro. Kalau perlu tambah di sini, dia akan tambah RM799.90.
So kita check lagi di bawah ini lah peratannya. Kita dapat MacBook Air tu sendiri, kabel USB Type-C sepanjang 2 meter dan juga 30 watt USB Type-C punya power adapter. So sebelum tuan-tuan tengok tu, pastikan tuan semak juga atas ni, pastikan browser tu betul lah, ataupun dia punya URL yang K12 ini maksudnya memang untuk harga education. Tekan add to bag, lebih kurang istilah ada add to cart yang biasa kita beli kepada Shopee tersebut. Jadi kita double check balik. So di sini ada lagi beberapa aksesori yang tuan-tuan perlulah jika tuan-tuan nak tambah ataupun nak tukar. Sebagai contoh, ada Magic Mouse. Kat sini kita ada dia punya Apple Care Protection Plan. Tuan-tuan boleh pilih jika mahu kita punya warranty ataupun 3 year additional hardware service option untuk technical. So tuan-tuan boleh pilih lah. So saya tak pilih yang ni sebab bajet saya yang itu saja. Kemudian kalau tuan-tuan nak tambah, tuan-tuan tu tekan butang add to bag, nanti dia akan tambah lah. Ok, kalau nak leather sleeve ni ada juga. So kalau tiada, tuan-tuan boleh review bag ini untuk kita tengok kita punya barang kita ni sebagai pengesahan. Jadi kat sini ada lagi berapa lah. Jadi macam ni tuan-tuan semak betul lah, harga dah sampai 9,000. Sebenarnya saya dah cuba tadi sebelum tutorial ni, so kita tukar kepada satu lah. Kalau tidak, asal nak bayar ni sampai 3 MacBook Air ni kan. So inilah harganya 3959, kita ambil yang default saja. So kalau nak tambah lagi, so tuan boleh tambah lah package kat sini ataupun Apple Care sini. Ataupun kat sini kalau kita boleh lihat ada gift message, so kita boleh cuba tengok berbayar atau tidak. So ada yang free, yang ini kita boleh ambil. Ok, so katakan nak tulis selamat hari lahir, contoh. Kalau kita nak kita punya package tu, sebab dia free je, kita ambil je lah hari lahir daripada Muhammad Faruzi sebagai contoh. So kita tekan save. Jadi kita punya macam gift message kita nanti Apple akan sertai bersama kita punya postage nanti. Dengan ayatnya, kalau nak tuan-tuan nak edit balik, boleh lagi edit ayatnya. Semarak hari lahir contoh 12 hari 12. Ini hari lahir ni beli awal, contoh. Ok, kita tekan save. Jadi kita semak dulu, pastikan tadi jangan tersalah harga tadi berapa biji Apple atau produk tuan-tuan nak beli. So 3959. So kita tekanlah butang check out. Bila kita tekan check out, kita akan pergi kepada proses yang seterusnya untuk membuat letakkan alamat. So ada dua pilihan di sini. Jika tuan-tuan tiada ID Apple, untuk pertama kali tuan-tuan boleh guest check out lah, yang guna yang ini, continue as guest. So sebab saya dah ada daftar ID Apple, tuan-tuan sebenarnya boleh daftar dahulu ID Apple. Macam kes ini saya akan daftar terus masuk ID Apple saya lah. Saya menggunakan ID Gmail saya. So saya tekan masuk dulu, masukkan password. Kita tunggu seketika, kan dia akan review kan kita punya ni lokasi penghantarannya di Kulai. Dekat sini dia bagi tahu tempoh ataupun cadangan penghantarannya adalah standard shipping dia pada 7.10 hingga 11 bulan 10. Maksudnya lebih kurang seminggu lebih, hampir 2 minggu ke akan datang lah. So jika tuan-tuan semak balik, boleh review dulu kita punya detail ini, tengok betul tak barangnya. Kalau apa lagi kita nak bersuai, kita boleh tekan ataupun back semula lah. So kalau kita dah selesai, kita tekan butang continue to shipping address. So saya akan tekan next process. Jadi kita boleh masukkan alamatnya. Dalam kes ini saya dah ada alamat saya ini, default dia. So saya tengok dulu edit address, kalau kita semak dulu alamat kita betul atau tidak. Ok, saya semak.
So kita tekan save change. Jika ada sebarang pertukaran dan kita tutup dulu. Jadi kita akan guna alamat ini. Kalau tuan-tuan masih belum ada atau pertama kali, tuan-tuan boleh tekan butang new address kat sini lah. So masukkan nombor telefon anda. Sebagai contoh, saya masukkan nombor telefon saya yang ini. Seterusnya continue to payment. So saya klik yang langkah seterusnya untuk proses pembayaran. Untuk proses pembayaran ini sebenarnya hanya ada dua option kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pertama menggunakan kad debit ataupun kad kredit saja, tuan-tuan tak boleh menggunakan online payment to you dan sebagainya, tak ada fungsi itu di sini. So satu lagi dia punya fungsi, bila kita membeli di atas talian ini, terutama dalam education khususnya, kita hanya menggunakan tidak boleh menggunakan installment lah, ansuran dan sebagainya. Kita perlu beli cash, sama ada menggunakan kad kredit ataupun kad debit. So saya akan terus memasukkan maklumat untuk pembayaran kad debit card saya. Saya menggunakan kad debit. Saya dah masukkan maklumat kad kredit saya sebelah atas tadi. Jadi saya tak tunjuk sini lah. So saya akan scroll down ke bawah. Saya nak menggunakan alamat penghantaran ini. Okay. So saya tekan review your order. Saya tekan sekali lagi. Jadi dia akan buat saya makan sedikit sebelum kita kepada proses yang terakhir. Penghantaran 7 hingga 10 hari bulan. Ini harganya dengan gift message. Saya beli untuk saya. Beli untuk ni saya letak dalam nama saya. Macam kelakar. Tapi ini contoh je tuan-tuan. So kita pergi, kalau dah pasti, tuan-tuan place your order. Tekan di sini. Oh, saya lupa tekan ni, term and condition, yang terlupa. Tuan-tuan boleh klik tanda right di sini dan akhir sekali kita tekan place your order. Jadi bila dah berjaya, dia akan hantar satu email kepada kita. In order kita boleh juga klik di sini. Dan sambil itu saya akan buka pada Gmail ini untuk saya makan. So kita boleh sign in kalau kita menggunakan Apple ID. Jadi kita sign in, kita semak balik kita punya ni. Kalau jika kita menggunakan Moodcast tadi, so kita akan dapat email ini. Inilah tempahan kita. So kalau tuan-tuan menggunakan kad debit, sebenarnya dia tak terus tolak duit yang ada dalam kad debit kita. So kita kena standby jugalah. Jangan baki dalam kad debit kita tak mencukupi. Sebab berlaku pada saya tempoh hari, saya ingatkan dia terus tolak, saya tak perasan. Maka nasib baiklah duit tersebut masih ada lagi, tak digunakan untuk tujuan lain lah. Jadi kita kena sentiasa tengok, pastikan baki itu mencukupi lah. Sebab dia akan tolak sebaik sahaja penghantaran dilakukan kepada kita. Dalam kes ini dalam tempoh lagi 2 minggu lah. So saya tunjuk dulu, jika kita ada Apple ID ini, kita boleh tengok di sini kita punya status sebagainya sebagaimana kita lihat tadi. Okay, kita login dulu ni. Jadi ini kita punya status lah. So saya cadangkan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan boleh mendaftar Apple ID ataupun gift pun tak ada masalah. Semua proses nanti, informasi dia akan letakkan ke dalam email kita. Jika dia dah hantar dan sebagainya, tuan-tuan boleh semak ataupun terus semak di bahagian kita punya tempahan di sistem ataupun dalam ID Apple ini saja. So saya rasa itu saja tutorial saya berkenaan ini. Benda boleh jimat, kenapa tuan-tuan nak beli yang mahal kan? So 200, 400 duit tuan-tuan, macam-macam boleh beli. So itu saja daripada saya. Mungkin akan datang kita akan buat review bagaimana unboxing barang yang sampai tersebut jika diberi kesempatan. Okey, bye bye, assalamualaikum.